A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mulk ayat yang ke-9 sampai ke yang ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman aw kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u. Qila wa ma hiya ya Rasulullah qala idza kana al-maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajidi wa kana za'imul qaumi arzalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrih wa syuribatil khumur wa labisal harir wattukhizatil qiyanu wal ma'azifu wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha falyartaqibu 'inda zalika rihan hamra
au khasfan au mashan au maskhan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah, selamat petang dan selamat tengah hari kepada sidang penonton sekalian yang saja di mana berada di hari ini ataupun di tengah hari ini, kita bersama-sama dapat belajar dan mengaji, mendengar sikit sebanyak tentang perkara-perkara yang sakut paut dengan ilmu agama. Kemudian alhamdulillah, di tengah hari ini banyak-banyak kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia limpah kurnia kepada kita, yang mana kita boleh belajar, boleh dengar lagi, boleh buat amal ibadat, boleh boleh sediakan bekalan-bekalan untuk nak menuju pergi kepada akhirat esok. Maka di tengah hari ini, apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak dengar hari ini, ada sikit sebanyak amba nak cerita di tengah hari ini, di dalam ruangan kita di hari ini, tak lain tak bukan iaitu yang pertama, kerana kita menghampiri tahun baru. Kita hampiri tahun baru, kita ni dekat-dekat dengan tahun baru dah. Jadi setiap tahunnya kita ni ada wairung-wairung kita, muda-mudi kita duk bergaduh, duk meeting, duk buat program dah. Duk susunkan agenda-agenda dia dah. Di tahun baru ni nak buat berapa nama. Bukan saja nak buat benda molek. Yang kita bimbangnya gijlumuh di dalam perkara-perkara yang tak comelnya di dalam kehidupan kita, anak orang Islam, anak orang Melayu kita khususnya. Jadi hari ni nak cerita sikit sebanyak, iaitu hadis Nabi yang riwayat oleh Imam Muslim melalui seorang sahabat, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beri peringatan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah, dia ceritanya, satu kelakuan umatku lagi akan datang. Nabi duk cerita satu kelakuan yang suka meniru. Hadis ni duk cerita kata umatku lagi akan datang ni. Setengah di antaranya hadis ni hadis alamat kiamat. Hadis alamat kiamat. Kita panggil alamat kiamat. Iaitu perubahan umat lagi akan datang ni. Dalam hadis ni duk ceritanya suka meniru. Hari ni pun kita tengoknya di antaranya apa nama yang kita nak sambut. Yang orang pakat, orang seluruh dunia ni dia nak sambut. Tahun baru. Maka kita orang Islam pun tak ada kena-mengena pun nak sambut juga. Bila nak sambut juga nak panggil tiru. Nabi duk royak lama dah. 1400 tahun lebih kurang nak royak kata perubahan umat Nabi Muhammad ni akan suka menirunya. Tu. Maka di antaranya hak Nabi duk cerita dalam ni. Nabi kata gana. Nabi katanya la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Nabi kata umatku ni, umat Islam ni. Ni. Sesungguhnya umatku lagi akan datang ni suka turut, suka ikut. Kita panggil meniru lah. Suka tiru orang buat. Hak duk buat tu siapa dia? Orang Yahudi dengan orang Kristian. Orang Yahudi dengan orang Kristian dah. Orang panggil apa ni? Tuanya yang duk buat benda-benda ni di dunia learning ni. Duk menyesak orang. Duk buat perkara-perkara yang menjadi fitnah. Perkara-perkara yang menjadi bala. Perkara-perkara jadi kezaliman hidup dalam dunia ni, demon ni lah. Dua golongan ni lah yang paling besar sekali. Yang kita tengoknya. Tu demon ni lah duk main peranan dunia sehingga punah habis muda-mudi, sehingga habis rusak habis orang sedunia. Bukan kata orang kita saja, bukan kata anak muda kita saja, anak muda dia, anak siapa dia sekalipun, orang tak kena mengena dengan Islam sekalipun punah habis. Punah kena habis no ayat tu, sehingga rusak dunia, sehingga jadi kecemaran dunia, sehingga jadi kekotoran dunia ni sebab demo dua golongan ni lah. Maka Nabi dia royak di awal-awal lagi. Nabi kata, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Sesungguhnya
Umatku lagi akan datang ni suka turut, suka ikut. Ikut apa tu? Sunanal ladzina min qablikum. Akan jalan ni mereka yang sebelum daripada kamu. Tu Nabi kata jamil dulu tu. Nabi kata sikit lagi umatku ni suka turut. Jalan ni yang bukan jalan ni mung dak. Bukan jalan ni sunnah dak. Bukan jalan ni Islam yang garis kepada kita dak. Tu. Suka ikut tu Nabi kata kan, sibran bisibrin. Sejeka demi sejeka. Lepas sejeka. Yang ni sikit sekali. Dulu kita tak nampak mana benda ni. Perkara ni kita tak nampak mana dulu. Hari ni kau nampak. Umat di hari ni kau nampak. Menyeleweng umat di hari ni kau nampak. Makin sehari makin nampak. Makin setahun kau makin nampak. Habis. Punah-punah. Setiap kehidupan orang Islam di hari ni boleh dikatakan ambil di kepala sampai kaki ni. Orang panggil apa? Orang panggil kata apa ni? Punahnya. Sejeka demi sejeka nak ayat tu. Wa zira'an bi zira'in. Dan sehasta demi sehasta. Seto. Hatta lau dakhalu fi juhri dabbin. Setara mana nah. Kata anak muda kita, muda-mudi kita ni suka tirunya. Sehingga Nabi kata lau dakhalu fi juhri dabbin. Kalau mereka itu Yahudi dan Nasara tu masuk ke lubang bewak sekalipun. Masuk ke lubang dab bewak di pada pasir sekalipun. Lattaba'tumuhum. Nascaya umatku tu akan turut mereka itu masuk ke lubang bewak juga. Ni nyata di hari ni kita tengok. Nyata di hari ni kita tengoknya siap seginya di hari ni. Kita tengok mudah-mudah tengok gapo di pakaian kita, di diri kita, pakaian kita, makan minum kita, perjalanan kita, hidup kita, rumah tangga kita. Nak ayat atau habis berlaku. Panggil turut orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi. Tengok habis, setengah-setengah orang tu habis. Tidak ada sunnah sahabuk dalam rumah. Siapa makan nasi pun tak ada dengan tangan. Nabi makan nasi dengan tangan tak ada dia. Dia tengah bilah, dia tengah menyocong. Ni nak ayat kata turut ni siapa tangga tu. Siapa bojeng dia pun turut orang Yahudi juga. Tak ada kata bojeng macam Islam yang disuruh oleh Islam tak ada. Siapa awak takok tu, awak berjalu kau ni. Pakaian pun dimakai juga. Belah situ, belah sini, terik situ, kena situ. Ni nak ayat kata, tak ada. Habis kita tengoknya, gaya kita ni dalam dunia ni, mengikut Yahudi dan Kristian lah. Maka sahabat Nabi, bila dengar Nabi kata gitu saat ni tu, dia pun tanya, Qulna ya Rasulullah. Kami pun tanya Rasulullah. Al-Yahudu wan Nasara. Adakah orang Yahudi dan orang Nasara ya Rasulullah? Moga dia tak cerak ni Nabi kata suka turut. Suka turut jalan ni orang belum pada kamu. Orang sebelum padamu. Siapa dia ya Rasulullah? Dimaksudkan mengkata saat ni orang dulu saat ni tu. Dia bertanya, adakah kena kepada orang Yahudi dan orang Kristian ya Rasulullah? Nabi pun jawab, qala berkata Nabi, ini jawab nabinya, faman, siapa dia lagi? Kalau tak demo tu kat siapa dia lagi? Demo tu lah. Tu. Jadi kesimpulan nak ayat kata, Nabi royak saat ini kena kepada orang Yahudi lah. Lepas tengok hari ni, tengok hari ni nak ayat kata banyak sekali lah. Peran ni Yahudi Kristian ni tengok. Banyak sekali orang turut orang Yahudi. Turut orang Kristian ni banyak sekali yang menjadi ganah, dia menjadi musuh, yang menjadi cemarkan dunia di hari ni. Tak ada lain, tak ada bukan. Bunuh demi bunuh, perang demi perang. Di sebaliknya ialah orang Yahudi dan orang Kristian lah. Memang orang ni Tuhan cipta dia ni untuk neraka dah. Tuhan ciptakan untuk neraka demo ni. Tuhan nak penuh neraka dia dengan orang yang berdegil. Kalau dia tak terima Islam, bila-bila saja mati dengan keadaan dia kufur, maka orang ni akan menerima balasan dia ialah neraka yang Allah Ta'ala ada cedera di akhirat lagi akan datang. Ni ibu-ibu dan ayah-ayah semua, sidang penuntung yang dihormati sekalian.
Inilah keadaan apa ni? Keadaan umat di hari ni yang Nabi duk cerita dalam hadis dia. Lepas tu kita di hari ni gapo nama anak Melayu kita di 3 wilayah selatan ni gapo nama? Tak ada muka lain lah. Orang panggil kita di hari ni wairung kita ni nak ayat kata dimakialah sebagaimana Nabi duk kata tu lah. Kalau demo tu masuk lubang bewak, dia pun masuk lubang bewak lah. Nak ayat kata tiru sampai tangga tu. Tiru daripada kecil sampai ke besar. Tiru daripada atas sampai ke bawah keadaan lagu tu lah. Ni nak cerita apa ni? Nak cerita tentang apa? Tentang tiru umat di hari ni panggil tiru dengan secara buta tuli. Turut orang buta tuli tak ada tengok agama dak. Agama bukan depan kita. Yang paling sayang sekali di hari ni kita tengoknya, siapa dia yang suka tiru sekali hari ni? Anak-anak kita yang duduk di sekolah. Anak-anak kita yang duduk di pondok. Anak-anak kita yang duduk di tempat pelajaran semua. Hak ni suka meniru. Bila pimai kau tak ada muka lain lah supaya macam ikan dapat air baru. Macam anak seluar, macam anak sepak, anak puyuh dapat air baru. Allah duduk di gelang batas, duduk di gelang air tegak. Tak ada heran kau reda lopak ketung nak ayat kata. Ni nak ayat keadaan umat di hari ni dimakialah. Lebih-lebih lagi di hari ni enggak panggil apa? Ikan tak heran ke manusia. Tak ada heran sikit habuk lah ni. Tak ada heran sikit habuk nak ayat kata. Bila hari Ramadan gapo saja nak ayat kata. Bukan tahun baru dak. Bukan tahun baru pun nak ayat kata teruk juga. Ni muda-mudi kita di hari ni patut kita sedar. Adik-adik kita, adik-adik pelajar kita nak ayat kata cukup dah kita di hari ni. Kita duk mengaji di sekolah tu, sekolah ni nak kira tu. Semua adik-adik pelajar kita berlaku yang menjadikan menyeleweng daripada jalan-jalan Islam di hari ni. Tidak ada hari ni sikit. Kalau ada pun sikit sangat ya orang tak belajar, orang tak tahu gapo. Orang duduk darat tak tahu gapo dah adalah sikit-sikit. Tapi banyak sekalinya di kalangan pelajar-pelajar. Pelajar lelaki dan pelajar wanita. Yang duk menyebar benda ni, yang duk membesarkan benda ni. Panggil ada satu sifat yang ada dalam hati mereka ialah sifat tagut. Sifat yang menjadi karuk mengaruk. Walaupun dia belajar di sekolah agama, dia belajar di tempat-tempat yang cuci, tapi dia sendiri tak sanggup nak patai benda tu. Dia sentiasa lemah daripada tipu daya setan dan iblis. Ni nak ayat termudah sekali hari ni. Kita tengoknya nilai di hari ni umat kita bukan nanti tunggu dajjal dak. Hari dajjal mari tak kena berkecek lah. Nak kemungkinan sore habuk pun tak ada. Turut dajjal habis licin. Hari ni kita tengok setara tu habis licin dah. Sebab tu hari ni kita patut sedar adik-adik pelajar kita. Kerana di hari ni tak ada budak-budak yang ada, muda-mudi kita yang ada di kampung, di bandar di hari ni tak ada. Tak ada apa, tak ada orang tak belajar. Belajar berlaku. Ustaz lah orang mengajar. Acan lah orang mengajar. Semua saat ni tu comelnya. Ustaz berbui peringatan. Tapi bila klik rumah, tak heran ada mutu, ada kereta, ada gapo pakak gelinya, pakak galak, pakak. Kadang-kadang siapa pakak berzina pun ada di tahun baru nak ayat tu. Di malam menyambut panggil kaudau, panggil kaudau. Tu dah kaudau. Bila siapa kaudau kita jual kaidau kita. Kepada jatah-jatah nak ayat tu habis. Ni nak ayat kata kesesatan umat di akhir zaman yang mana Nabi dah cerita dah 1400 tahun dulu. Sebab tu ibu-ibu dan ayah-ayah anak-anak kita, anak muda kita tu. Anak muda jatah, anak muda tina tak ada kira lah. Panggil muda-mudi kita yang ada di kampung, yang ada di rumah tu. Tu. Di akhir-akhir tahun ni kita kena bangkap sikit. Kita kena tawakat tengok katik, jangan duduk lelak sangat. Hadap bimbang sekali takutnya kali dengan pok-pok. Ada setengah ni nak ayat tu mak pok pun kacau sewa kereta pergi perak kok Phuket kok Krabi kok mana. Macam-macam lagi kaudau jauh. Tak puas hati kaudau ke rumah jaga makan kaudau ni bergali sunnah Rasulullah. Ni banyak sekali nak ayat tu. Kita dah tengok. Kalau tak pergi kaudau nampak darat. Nampak tak maju. Nampak tak betul nampak. Jadi nampak lek belakang orang pergi kaudau ni klik mari kecek 2-3 hari duk kecek kaudau lagi. Dia tak khabar kata kaudau ni dilaknat oleh Allah Taala. Kaudau ni satu perkara yang apa ni? Yang Islam benci sekali tak ada dah. Dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ni kita tak tahu kerana kejahilan. Kita nak kata-kata benda ni tak ada gapo nama. Padahal benda ni yang menjadi badai sekali dalam kehidupan kita. Kita bila kata mudah-mudah tapi benda ni payah. Benda ni akan bertanggungjawab besar di akhirat lagi akan datang. Sebab tu ayah-ayah, sebab itulah ibu-ibu semua kena jaga kepada anak-anak kita. Jangan lepas kosi macam lembu temerel, lepas apa ni? Lepas mengetel, lepas bergalak tu. Jangan buat lagu tu. Kita ni manusia berharga. Manusia panggil insan yang Allah Taala mulia. Yang Allah Taala mulia. Tu. Ayat tu. Sebab itulah kita ni jangan buat macam orang Yahudi dan orang Nasara. Kerana demo tu panggil peraik dalam dunia tak ada dah. Ia memusnahkan manusia ni, nak ayat kata Allah banyak sekali. Amo tengok di dalam setitik yang mana saudara kita dia buat kajian, buat nilai dalam dunia ni. Orang jadi berganah sekali, jadi paling karuk sekali. Dia tengok dalam tu gapo nama? Di antaranya orang yang beragama Kristian, agama Yahudi. Ni nak ayat kata. Yang duk berlaku di luar-luar negeri yang kita duk dengar. Kepulan-kepulan yang jadi pengganah. Yang orang terkenal kata kepulan. Siapa dia kepala? Siapa dia agama apa tu? Oh, ialah agama Yahudi. Apa ni? Agama Kristian. Banyak sekali Kristian. Kristian lah. Sebab tu panggil Kristian ni panggil satu agama yang sudah pun habis licin dah. Tidak ada kebenaran dah. Ayat tu. Sebab tu dah hari ni banyak orang Kristian tinggal Kristian, dia masuk Islam. Selama kening ayat tu dia duk penipu je kata Islam ni agama karuk. Islam ni agama pengganah. Islam ni kokang rai. Orang jahat sekali ayat tu. Dia buat nak nampak lombong, nampak gambar tu kata Islam ni mengaruk. Nak orang ni benci pada Islam. Sedangkan Islam ni agama yang nombor satu. Islam yang ada ni agama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ataupun rasul-rasul yang terdulu nak ayat tak ada dah Islam. Tu nak ayat tu. Kerana Islam ni dasar dia sebagaimana kita telah maklum. Tuhan kata walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan sesungguhnya kami telah bakit fi kulli ummatin pada tiap-tiap umat rasula akan rasul. Tuhan royak sendiri di dalam Quran dia. Tiap-tiap umat ni Tuhan bakit rasul. Rasul lah sebagai penyebarkan agama-agama. Dia lah sebagai penyampai risalah-risalah kepada umat-umat. Tak kira Nabi Muhammad ke Nabi mana ke, setiap rasul yang mana sebut dalam Quran 25. Lain daripada tu pun dimakilah. Kerana kerjaan rasul ni untuk nak menyebarkan agama Allah di permukaan bumi. Apa dasar Allah Ta'ala yang turun kepada tiap-tiap umat yang dia bakit rasul tu? Ada dua dasar besar. Ni kita boleh cek sendiri. Kita boleh cek sendiri, kita boleh tengok sendiri sebagaimana dalam Quran ada cerita. Apa dasar dia nya? Ani abudullaha wajtanibut taghut. Tu rasulnya. Rasul ni sebagai menyapai risalah Allah Ta'ala kepada umat-umat dia atau pada hamba-hamba Allah Ta'ala di permukaan bumi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Siapa ke Nabi Muhammad? Begitulah. Dikatakan agama Islam. Maka agama Islam lah agama yang secomel-comel tak ada dah. Kerana dasar yang Allah Ta'ala turun daripada langit. Nayubai yang Allah Ta'ala turun daripada langit lagi dah. Maka dua dasar ni kesucian. Dua dasar ni membawa kesucian untuk umat, untuk manusia. Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Ajak orang ni bertuhan dengan Allah. Kalau orang tu tak bertuhan dengan Allah, maka orang tu sentiasa mengaruk. Orang tu sentiasa mengaruk, tak jumpa dengan kebenaran. Sebab tu hari ni orang pakat masuk Islam di Europe. Orang masuk Islam di Eropah. Pasal apa? Pasal demo sedar dan demo jumpa dah agama yang sebenar. Selama kening demo duk dengar Kristian duk kusna. Selama kening demo dengar kata Yahudi duk kusna. Segala-gala nak kaya kata tipu daya daripada Yahudi dan Kristian dalam dunia ni lah. Yang menutup mata orang-orang sedunia untuk nak terima Islam. Hari ni tengah-tengah tempat tu dah nampak, dah nyata hari ni. Sebab tu angka Islam tak sampai lagi 2010. InsyaAllah nak wicai. Panggil penilaian kamu
sedunia ni akan mengata bahawasanya Islam ni tahun 2010 lagi akan datang, Islam akan bernomor akar yang pertama dalam dunia. Islam akan menekak naik nombor satu. Nombor satu dalam dunia yang paling banyak sekali orang beragama Islam. Ni nak cerita kata orang sudah pun minat dengan Islam. Orang sudah pun terbuka dengan Islam. Bila terbuka dengan Islam, di situlah kita tengoknya setiap hari dan setiap masa dan waktunya orang sentiasa mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi Islam. Karena Rasul ni dasar Allah Ta'ala buinya gapo nama? Iaitunya mengajak manusia menyembah Allah. Ani'budullah. Ajak manusia menyembah Allah. Hari ni boleh makilah. Bila menyembah Allah, dia mengucap dua kalimah syahadah menjadi Islam. Sudah suci diri dia daripada kekufuran dia. Allah pun bila orang saling agama, bila orang tu memeluk agama Islam dengan rahmat dan murah Allah Ta'ala, dia hancur habis dosa-dosa dia lah. Dia lah kafir, dia lah kufur dia. Walaupun dia bapak zina, walaupun dia bapak membunuh manusia, walaupun dia ni ketua menzalim ke orang, tak ada kira bila mengucap dua kalimah syahadah. Tuhan amat pemurah dan amat kasih sayang kepada hamba dia yang suka ambil kebenaran untuk guna dalam diri dia atau menjadi orang comel. Tuhan pun dia apung habis dosa-dosa segalanya. Dan pahala dia saat ni tu, walaupun dia buat dalam kupu dia, Allah Ta'ala jadi iaitu kebajikan dan pahala dia. Haning panggil kebesaran orang yang beragama Islam. Sidang penutung yang dihormati sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah yang ikuti dalam ruangan kita di tengah hari ini, itulah yang mana kita dengar saat ni. Tu. Jadi itu dasar yang pertama. Dasar yang pertama yang Allah Ta'ala duk cerita dalam Quran, itulah dasar panggil nayubai. Tu nayubai yang pertama. Yang keduanya Allah Ta'ala katanya wajtani buttagut. Wajtani buttagut. Tu. Tuhan kata apa nama yang keduanya? Yang keduanya menjauhkan manusia daripada kejahatan. Ini dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Ini yang Nabi kita dek kerja ni selama kening ni. Tu Nabi Nuh dulu dia berdakwah lama mana? Nabi Ibrahim lama mana? Nabi Yusuf lama mana? Nabi Yakub, Nabi segala-gala Nabi dan Rasul dulu di masa dulu. Nabi Musa lama mana? Nabi Isa lama mana? Siapa ke Nabi Muhammad 23 tahun dia kerja dakwah. Dia mengajak manusia masuk ke jalan Allah. 23 tahun Nabi kita. 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Maka selepas tu Nabi kita kembali ke rahmatullah. Nabi kita meninggal dunia, tinggal para sahabat dan anak beranak dia di Madinah. Kita telah maklum berlaku dah. Dasar yang keduanya menjauhkan manusia daripada kejahatan. Wajtani buttagut. Menjauhkan manusia, dasar dianya orang ni tak ada benda karut. Islam ni nak ayat kata kalau kita tengok orang lah, walaupun orang tu nama Islam, walaupun orang tu nama Melayu, orang tu duduk dalam negeri Islam, dia tu kecek Islam semua, tapi tengok perangai dia tu Islam sungguh ke tak. Kita boleh ukur selalu. Kalau dia ni kecek tetap agama, sukalah nak buat agama, duk hari-hari ni suka nak bela orang, duk hari-hari ni nak buat kebaikan dan kebajikan umpamanya. Ni memang orang ni orang Islam. Orang ni kena dengan dasar Allah. Orang ni kena dengan dasar Rasul. Dan yang kedua tengok dia duk hari-hari ni buat apa nama? Duk mengarut ke duk benda comel. Kau duk larang orang saat ni tu membuat tak comel dalam kampung. Duk larang orang jangan buat jahat dalam kampung. Hak duk curi jangan duk curi. Duk minum jangan duk minum. Dia usaha sedaya upaya. Duk berjinakkan orang-orang yang karut supaya kembali ke pakai jalan, supaya kembali kepada kebaikan dia asalnya. Tu bila kita nampak dua perkara, dua alamat ni kepada seseorang yang ada di hari ni, itu menanda bahasanya orang ni ialah orang Islam sejati. Orang Islam sejati, orang yang kerja di atas landasan agama.
Orang kerja di atas mendirikan agama, nak menegakkan agama di permukaan bumi. Kalau duduk hari-hari semaya, puasa, tapi duduk curi lagi dia, duduk mengaruk lagi dia, duduk main benda tak molek lagi, itu bukan 100% lagi. Ini sebagai pengukur rek kita. Karena Tuhan royak siap dah. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Menjauh ajak orang sembah Allah. Jadi orang tak reti, orang tak gapo, kita duduk kapung umpamanya, kita jadi tuk-tuk. Jadi tuk imam, tuk khatib, tuk bilal, jadi tuk nebel. Sebagaimana kita jadi ketua-ketua orang umpamanya. Nayuk botol ko, nayuk bocor ko. Tak ada kira lah kita ketua orang ni. Mengajaklah manusia ke jalan Allah. Mengajaklah manusia supaya beriman kepada Allah. Kita buatlah rekan gapo nama yang jadi pedah kepada rakyat, yang pedah kepada diri kita dan rakyat-rakyat kita, berkenaan dengan agama. Itu dasar Allah Taala. Bukan kata kita hari ni ajak orang sembah Allah makna mengucap semula dak. Mengucap semula dak. Kerana orang dah Islam dah. Amo pernah dengar ni ada ni. Di setengah-setengah mahawid sialai. Bila budak pelajar baru pergi di masuk belajar di mahawid sialai, mengucap semula ada juga. Ada juga kata mengucap semula ni. Ni amo heran jugalah. Tak tahu pasal tengoknya, tak tahu kadang-kadang dengar ni, kita berasa sikit tengoklah. Pasal apa boleh suruh mengucap semula ni? Dia dah jatuh Islam ke kena? Jadi benda kara tu kena halusi sikit. Tidak orang nanti, orang pakai kecek, orang pakai komen benda tak comel bagi kita. Mereka ternyata kata, dia ni sudah jatuh agama. Dia ni tidak ada agama, boleh kita suruh mengucap semula. Kalau kita ragu-ragu, tak yakin mana, jangan. Takutnya satunya kita sendiri ni, dia suka kata demo kapi dah. Sedangkan, demo tak ada kapi lagi. Sebab itulah kita kena jaga molek. Apa pernah dengar lagu tu ada pernah dengar. Orang duk royak. Adalah dalam mahawid sialai. Dalam mahawid sialai. Dalam pengajian tinggi kita ni. Di universiti kita ni ayat kata ada juga lagu tu. Tak boleh. Tak kira lah di mana-mana pun ayat kata. Tak boleh kita buat perangai lagu tu. Kalau dah orang tu Islam dah, kita ajarlah agama ke dia. Hatu ani abudullah. Ajak orang sembah Allah. Kadang dia dah sembah dah, kita buat rekan dia kena Allah lagi. Tambah lagi beriman. Kita isilah agama-agama kepada dia. Kita buatlah rekan, kita jadi ketua gapo. Kita jadi tok nebel kau jadi tok kemenir kau. Nak ayat atau kita buatlah kampung kita. Panggil orang ceramah, panggil orang mengajar, panggil tutup guru, panggil doktor-doktor. Iaitu mari beri ilmu kepada anak-anak buah kita, anak-anak makmum kita. Jangan berpeluk dada, jangan berdekat diri. Kerana benda ni benda mas'uliyah. Kerana Rasulullah dah mati dah. Hari ni Rasulullah dah mati dah. Maka pesaka Rasulullah ni kepada setiap umat dia yang mampu untuk membantukan. Setiap umat dia yang mampu. Umat yang mampu. Beri batuan kepada umat-umat selanjutnya. Kita tak beranda nak mengajar, tapi kita buat ada orang mengajar. Kita tak erti nak bersarah, tak berti nak berayak ceritanya tentang agama. Cari orang yang pandai cerita tentang agama, beri penerangan agama, beri nyata agama. Bukan kata kena kita sendiri tak. Kita jadi ketua-ketua ni kerana ketua dah disoal dan ditanya di akhirat lagi akan datang. Ini dasar Islam ayat atau comel tak comel. Yang keduanya wajtanibut taghut. Ini pun satu dasar besar. Yang Allah Taala dua dasar ni tak ada. Ni nayubai Islam hak lak tak ada dah. Hak kerajaan banyak kita cacuk nak ayat. Materatu, materaning, materasim tapsam, materasim tapha ada belaka. Nak ayat itu dasar yang direkodkan oleh manusia. Itu dasar yang dipikirkan oleh manusia begitulah. Mencari jalan untuk membawa keselamatan umat tu. Tapi Allah Taala itulah dasar Allah Taala yang besar sekali. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia menyembah Allah. Wajtanibut taghut. Yang melarangkan manusia daripada benda jahat. Hari ni kita kena bakal mikir sama-sama puak tuk-tuk. Baik tu imam, tu khatib, tu bila kanak makan semua.
Dan baik tu nebe dan pucuai dia, poroso dan corobo dia. Baik tu kemeneh, baik nayuk oboto, baik oboto sendiri, baik nayuk oboco, baik nepe Islam nak ajak kata. Kena mikir tentang umat di hari ni. Kalau kita nak seni di akhirat esok. Kalau kita nak lepas daripada soalan di akhirat esok. Kerana sebut kata orang Islam, ialah bertanggungjawabnya untuk pimpin ummah. Untuk pimpin ummah. Bukan ada saja dak. Ingat molek dah. Bukan ada saja akhirat esok Tuhan akan tanya. Tak boleh jawab sikit kok dia lah. Tu nak ajak kata di akhirat lagi akan datang. Ni dua dasar. Nah, hari ni lebih-lebih lagi dia panggil hak Nabi dia kata ni, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Ni. Umat-umat kita dah ni sesak. Umat-umat kita hari ni geleceh daripada kebenaran. PA perangai akhlak hari ni nak ayat tertiru orang luar. Tiru habis. Siapa pakai kendik, siapa pakai seluar, siapa abuh baju dalam, siapa selik kalah, siapa kecek pe, siapa taruh tidur, siapa taruh makan, habis nak ayat tu. Sebab tu kita kena beri kesedaran hari ni. Siapa dia ni? Kita kena cari puak-tuk-tuk, puak-puak yang bertanggungjawab di dalam. Dia dalam kapung kerana dia sebagai orang pengetua orang. Pengetua orang, dia mesti kena bertanggungjawab. Sebab tu bila kita bakit bersama, orang duduk dalam kapung, tuk-tuk pun sedar dengan agama. Anak-anak makmum dalam kapung pun jadi kesedaran habis dah. Bila dengar orang bakat belajar setiap pelusuk alam, setiap pelusuk kapung, setiap pelusuk negeri ni. Ada setiap buah-buah masjid dan balasah dan surah. Dan di sekolah-sekolah, tak kira sekolah agama ke sekolah patum ke, sekolah rendah ke, sekolah tinggi ke, sekolah pertengahan ke. Bila ada benda-benda ni, Islam ni, kita isikan Islam di dalam jiwa-jiwa anak kita ni, insya-Allah itulah apa panggil keselamat, kebahagiaan kita hidup dunia hak sejati. Baru anak kita jadi yang soleh, isteri kita pun solihah, tok laki pun soleh, habis dalam keluarga kita menjadi apa panggil bahagia dunia juga akhirat. Tak ada bunyi hidup tapa, tak ada bunyi hidup tak ada bunyi hidup sewa, tak ada bunyi hidup berjerit, tak ada bunyi hidup balah dak. Tenang dalam kehidupan kita mencari rezeki demi mengibadatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak lagu tu, tak kembali lagu tu, hari ni Allah tak ada jalan lah kita tengok. Kerana penuh dengan maksiat-maksiat dan dosa-dosa di hari ni. Banyak hari ni nak ayat kata. Kalau nak kecek, nak royak saja, nak ayat hari ni kita kena beringat banyak sekali. Hari ni pasal lain pula maksiat-maksiat nak ayat kata. Maksiat-maksiat nak ayat kata. Gapa nama pasal baru lah ni. Maksiat hari ni ialah orang-orang yang mempunyai kemudahan. Orang panggil orang yang ada pitih duit. Ada duit pitih hari ni nak ayat kata. Orang panggil puak karacekan. Puak makan gaji, puak gapo ni banyak di hari ni orang panggil. Dulu kita duk mikir tentang warung-warung duk gena 2, gena 3 gitu ya. Hadap patah, hadap pacu. Tapi hari ni perubahan baru ni banyak. Banyak hak puak-puak ada duit. Puak duk ngajar, puak duk kerja ikacun ada berlaku. Apa tu? Maksiat yang mereka lakukan. Kerana apa maksiat banyak sekali. Talih gidah gua ni. Maksiat paling banyak sekali perkara-perkara yang bersangkut paut dengan nafsu. Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hawa nafsu gitu. Hak itulah mudah pergi sekali. Tak ada kira siapa dia. Tak ada kira siapa dia, bakar mana, tak ada kira. Banyak di hari ni kesempatan yang mana orang duk cerita semua saat ni tu. Benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu nak ayat kata hari ni kesedaran berlaku nak ayat tu. Hak werung-werung ni kau dau nak ayat tu. Hak lapis itu sikit ni bahasa lain pula. Nak puk kau ni. Ada macam-macam duk main dengan tok laki orang, main dengan bini orang, duk main dengan sedadu, duk main dengan tahang, duk main dengan belakon-lakon nak ayat tak ada kira. Nak ayat kita tak tahu saja. Macam-macam kerana resort hari ni nak ayat tu penuh. Rongrang orang tak nijung mana hari ni orang pakat tengok belakon kalau pergi rongrang. Orang nampak belakon nak pergi sewa rongrang ke apa tu. Ada tapi tak banyak. Resort lah yang paling banyak sekali. Lebih lagi resort yang apa panggil apa? We sewa dengan secara jet. 3 jet 250 kok saja. Hari ni nak ayat tu. Raik boleh 2 jet, jadi benda dah. Ni nak ayat kata, nak royak pada masyarakat kita bahawasanya di hari ni macam ni umat kita. Sebab tu hari ni kita kena cari kesedaran, we ada kesedaran kita di hari ni, baik di kampung, baik di mana, baik di sekolah, baik di tempat mana saja.
kerja tempat pusat-pusat kerajaan ke, kita kena beri kesedaran dah hari ni. Kita ada buat gapo lagi. Kita tengok hak tino, kalau nampak tak boleh dah, kita carilah jatah, kita pakai belaki. Kita belaki carilah. Hak jatah pun dimakai agak. Tak boleh duduk dah, kita cari pakai bening, kita pakai bening. Kita pakai kira, jangan duk berlaku benda tu dulu. Jangan duk jatuh dalam perkara tu dulu. Baru nak bertobat dengan Allah Taala, baru duk teriaknya. Tu buat benda tak comel banyak dah. Kadang-kadang setengah orang ni bertahun-tahun dah duk main dengan jatah. Jatah ni bertahun-tahun dah duk main dengan tino. Duk main cara sulit, tak ada boleh anak apa. Sampai lumak dah nak jatuh. Berapa puluh kali dah. Zina ni satu kali pun teruk dah. Satu kali tu teruk dah nak jatuh. Apatah lagi berpuluh-puluh kali, beratus kali, beribu kali nak jatuh. Sehingga kadang-kadang jadi lekat nisai, lekat perangai dah. Tak boleh duduk kata ada tino. Atau buat ada tino seorang tak boleh duduk kalau tak bersilih. Macam-macam dalam keadaan bila Tuhan turun bala macam tu. Sebab tu hari ni baik kaum wanita, baik kaum lelaki no ayat tu. Adik-adik kita muda remaja kita. Adik-adik kita lelaki tu. Hak jatah kita kena pisah jadi halal, janganlah. Cari jodoh tu carilah. Jangan duk cari siapa tidur belum pada akad nikah. Untuk nak cari nak temu jodoh tu okeylah, tak ada apa. Tu pun tak comel mana dah. Hak moleknya kita tahu tengok pak tak usah kepanjanglah. Ajak orang tua, suruh orang tua kita tanya selalu kalau dia nak. Kalau tak itu, insya-Allah letino boleh makialah. Bila tengok orang lelaki dah comel, dah semaya cukup dah, terimalah. Walau huduh sikit, walau kulit hitam sikit pun tak apa dah. Ini orang yang nak tupai lagi akan datang. Orang yang nak tupai lagi akan datang. Jangan duk memilih sangat, jangan duk itu sangat. Tak ada sempurna, ingat di dunia ni tak ada sempurna, tak ada. Nanti masuk surga dulu dapat kesempurnaan. Tu nak ayat dapat sempurnaan lah bila masuk surga lah kata. Lepas tu kita kena ingat kata kita ni manusia je. Kita hidup tak banyak hari kali. Kalau jangok pun tak ada siapa lah 2 tahun jangok. Habis jangok dah. Walau jangok cara mana duk pegang tubuh, cara mana payah dia ni. Dia kata belaki tak ada dah, lah ni kecuk beruk dah. Tak ada comel dah, nak ayat tak habis licin dah. Jangok ni sebentar sangat itu habis. Jangok ni Tuhan beri ni sebentar sangat ya. Lebih-lebih lagi jangok yang tak tepuh dengan gapo mula-mula apa panggil anak dara tetek. Tu Tuhan beri terik, Tuhan beri cahaya nah. Noyak bila kita jaga. Tapi kalaulah anak dara tak melaki ya, tapi dah hendah demo dah, tak ada jalan juga. Tak ada jalan juga, kecuk beruk dulu lagi dah. Belum pada nak belaki tu kecuk beruk dah. Geno nak sugung demo belah-belah dah. Ni apa panggil kecantikan kita ni, comel, kuamsuai kita ni nak ayat tu camkat. Sebab tu dah, camkat benda ni guna benda ni kepada si suami kita dan si tuk lelaki kita. Tak ada dah. Islam buat ni betul comel molek. Bertobatlah kalau kita jatuh ke jalan tu. Bertobatlah kita di hari ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah jalan yang terlebih baik. Carilah jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara yang kita bercara di tengah hari ini. Kerana banyak. Kerana kita bimbang kata kita ni nak ayat kata bimbang takut masuk neraka lagi akan datang. Lalu ni kita bakal gelinya, kita turut hawa nafsu. Tapi kita tak sudah dengan gelinya dan turut hawa nafsu. Satu hari kita akan kembali ke rahmatullah. Kita akan mati. Kita akan duduk terbaring di rumah kita. Hari tu orang pakat mari ramai-ramai di rumah kita. Mari tanya khabar kita, wak mari sakar, wak mari pitih, wak mari sekuk, wak mari segala-gala kepada rumah kita. Hari tu kita meninggal dunia dah. Tubik daripada alam dunia nak pergi kepada alam barzah dah. Maka hari itulah kita sesarnya apa yang kita laku di hari ni. Kita sedap ni sesar ya. Ibarat kata makan sup lah. Kita makan sup star ya. Teko sedap tu hiruk tu ya. Bila tinggal pada pinggan sup tu habis dah. Nak ayat kata kalau tak kena dengan penyakit kita akan bawa sampai ke mati. Tu nak ayat kata macam itulah kita. Kita sedap star ya teko kita duk gelinya ni ya. Tapi bila lepas pada tu kita mikir besar. Kadang kita sakut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan heret kita ke bawa sampai kepada alam akhirat. Bila di alam akhirat adanya mahkamah Allah Ta'ala. Adanya san Allah Ta'ala akan tanya kita, akan kira kita, akan timai kita. Segala-gala kebaikan dan kejahatan kita. Sebab tu kita kena mikir di hari ni. Tengok di dalam Quran yang Tuhan ada cerita dalam suratul Muluk. Tuhan kata orang kafir bila masuk neraka. Setara mana dalam neraka? Dalam neraka ni setara mana Tuhan ada cerita? Tuhan kata walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Tuhan kata
walilladzina kafaru bi rabbihim, bagi orang-orang yang kupu mereka itu, yang kafir mereka itu, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka itu, orang tak beriman kepada Allah Taala. Orang ni gapo nama? Boleh orang ni boleh kepada orang-orang yang kupu ni. Azabu jahannam, akan azab seksa neraka jahannam. Seksa neraka. Wa bi'sal masir, Tuhan kata sejahat-jahat tempat kembali. Seteruk-teruk tempat kembali. Tempat yang kita nak pergi ni seteruk-teruk sekali kalau orang terkupu dengan Allah Taala. Ha ni dak royak atas orang kupu. Ha dia makia juga kita kalau kita dosa banyak. Duk dunia ni kita buat dosa banyak. Sehingga timai di akhirat esok Tuhan dah kata dah, fa amma man saqulat mawazinuh, adapun orang yang timai berat timai sebelah balik pala dia, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, orang ni akan hidup dalam syurga dia radiyah. Apa radiyah? Puas hati belaka, redha belaka. Mana orang ni masuk syurga redha dengan balasan Allah Taala, tak ada sikit pun nak boleh tak ada nak boleh kata gitu-gitu tak puas hati dalam syurga, tak ada, radiyah. Tapi Tuhan kata wa amma man khaffat mawazinuh, dan ada pun orang yang ringgit timenge dia. Ha, ringgit timenge dia, yakni dosa dia tu banyak, pahala dia tu sikit. Ringgit balik pahala. Tuhan kata fa ummuhu hawiyah, maka tempat duduk dia nama hawiyah. Ha, wa ma adraka ma hiyah, gapo nama hawiyah tu? Narun hamiyah, api yang panas. Maksudnya neraka dia bernama hawiyah. Hani nak ayat tu kalau kita ni timai amalan gi berat balik dosa, rengeh balik pahala. Ha, sebab itulah kita ni jangan selalu membuat dosa di hari ni. Bahkan kita kena banyak bertaubat, menghilangkan dosa kita daripada diri kita di hari ni, bertaubat kepada Allah Taala banyak-banyak. Ha tu ada kita. Setara mana nah neraka setara mana Tuhan ada cerita dalam Quran dia. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila dicapukkan orang ahli neraka di dalam neraka saat ni tu, dalam jahannam tu, sami'u laha syahiqa, dengarlah orang tu capuk tu di dalam neraka tu, syahiqan, tepik jerit wahia tafur, dan neraka saat ni hal keadaan dia tu duk gelegok klok. Ha ni Tuhan ada royak dalam Quran dia bahawasanya bila Tuhan lepaskan manusia turun ke dalam neraka, tekah duk loh itu tak dengar lagi. Bila jatuh, blup dalam neraka tu. Orang hak jatuh tu dengarlah tepik jerit hak duk dalam neraka dah. Adulah, dia pun adulah selalu dah jatuhnya. Tapi nak ayat tu dia tu Tuhan ada royak bila sampai ke patak neraka, dia dengarlah orang duk berjerit, duk tepik dalam neraka. Dengar neraka duk gelegok klok. Supaya orang duk haru surah di waktu surah. Ha, belum. Supaya kita tengok lawa hak di Pukau Fai. Ha, iaitu bukit berapi, gunung berapi. Cahaya merah lawa dia tu nak ya. Duk belok. Dia dengar gelegok. Allahu Akbar. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Tuhan kata hampir-hampir nak pecah neraka dia, suara tepik tak manusia. Orang duk tepik dah tu, duk berjerit dalam tu. Ramah tak ramah, Tuhan kata hampir-hampir nak pecah neraka jahannam. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dicampur ke orang ke dalam tu, tu Tuhan tanya sa'alahum khazanatuha, tanyalah oleh mereka itu. Tanyalah oleh mereka akan mereka itu orang yang masuk dalam neraka tu. Khazanatuha, orang yang jaga neraka tu. Malaikat Zabaniyah tanya, alam ya'tikum nazir? Hei, muduk dunia tu tak ada orang yang royak ke macam ni? Dia tanya. Bila masuk sepuruk, Tuhan lepas, malaikat lepas turun dalam neraka sepuruk. Hodok jaga dalam neraka tanya, hei, muduk tak dunia tak ada orang yang royak ke mu? Tak ada orang yang menakuti ke mu ke? Ha tu. Qalu bala qad ja'ana nazir. Kata mereka itu jawab orang dalam neraka. Qalu bala yo. Ada. Qad ja'ana nazir. Sesungguhnya telah datang kepada kami menakuti ataupun inzar. Ada orang yang royak, ada. Ha ni ayat ni.
Nak ayat tu Tuhan tanya orang kafir bila dicapok ke dalam neraka. Ni ayat duk cerita orang kafir ni. Duk cerita puak Edeng, Echai, puak Sumpon ni, puak ni. Puak Lee Kuan Yew, Jang Sebeka ni. Tapi dimakiailah kita kalau masuk pun dimakiailah. Orang Melayu kita hodok gelinya-gelinya nak masuk neraka lajak dah. Macam boleh puasa kacau tak puasa. Wak tengah isyak rokok tengah hari. Tu betul. Wak tengah isyak rokok tengah hari tu pun jalan. Orang hidup lapar neraka. Orang bel pakat pergi sejik belakang pakat semaya. Dia ada buat kata kari. Pakat seluar jing dua reti isyak rokok. Jaga makan Tuhan baik dengan dia. Kena sepupu dengan Tuhan. Kena. Orang ni lah keadaan nak ayat kata di akhirat esok. Dia kata kena lagi. Ni dia pengaku. Dia mengaku. Dia isbatkan pengakuan dia. Dia mengaku kata dia ni ada. Dunia ada. Kalau orang kafir dia dengar lah. Orang duk bel ke mana. Orang duk ngaji. Dia tengok orang Islam ada wahji lagu mana. Hari tak so orang tengok lah. Dia tengok. Dia duduk banjai gapok gamo. Dia tak kari. Dia tak bergaduh benda ni. Dia katakan, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami telah bakit bahung. Aku tak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami kata dulu Tuhan tak ada buat turun gapo Tak ada bahung saja ya. Bahung lah. Bukan dia lawak Islam no ya orang ni. Kau duduk di dunia dulu dia lawak Islam, dia tak percaya. Tetapi pergi diroyak lah, dia tak percaya. Dia duduk pegang semua tokong situlah. Dia ada buat benda karut situlah. Tu. Orang ni Tuhan kata gini. In antum illa fi dalalin kabir. Sungguhnya puak mung semua ni tidak ada melainkan di dalam kesesatan yang besar. Mung ni sesat sungguh dunia dulu. Allah. Ni nak ayat kata pengakuan orang kafir bila dia masuk neraka lagi kata. Kita bimbang dah hari ni takut tu. Kita hari ni orang royak tak dengar. Gelenyah lah, pakat gelenyah lah, royak. Marah orang pula. Jangan duk kaya lah, adik-adik weh. Jangan duk kaya. Jangan. Marah kau orang. Hari esok temu lah, ngasih hingung lah. Temu rabu akhir bulan lah. Temu dengan tapal mek lah. Mu nak minta tolong siapa dia lagi bila keadaan mu macam tu. Sebab tu kena mikir dah hari ni, semikir-mikir. Kepada siapa saja yang suka yang berbuat maksiat. Beradulah kita di hari ni. Jangan berada gitu. Kita pisah menjadi halal. Kalau duk main jatuh tino no ya, atau duk main dengan lelaki orang kau dengan bini orang kau dengan tak bini orang tu lelaki pun tak apalah. Duk main dengan tahan kau dengan sedadu kau dengan tuk meneh kau dengan tuk nebel kau tak ada kira. Dengan siapa-siapa dia pun no ya hari ni. Kita kena sedarilah, kembalilah kita. Marilah sama-sama kembali. Amo nak cerita ni bukan kata amo molek tu tak. Nak ayat tu hari ni sehari jalan lah. Bila kita sedar dah. Kerana kita nak lawan Tuhan tak benar kita. Kita kena ingat hari kembali kita ke rahmatullah. Hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dalam hidup kita nak ayat kata. Dasar Tuhan kita tahu dah. Ni hak molek sekali. Orang bila kita padu, kita bertaubat, kita buat amal ibadat, Tuhan akan cucurkan rahmat kepada kita sebanyak-banyaknya. Bukan Tuhan akan apa ni? Akan beri perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan akan pelian ciwit kita. Tuhan akan pelian ciwit kita. Apa hak kita dah jadi sengsara, merana, kecewa dalam kehidupan kita, Tuhan akan kembali semula kebahagiaan kita. Bermula semula. Kalau hak tino, marilah kita berlaki. Belaki boleh anak, boleh tok laki seni. Alhamdulillah, bahagianya. Boleh dengan kereta, boleh dengan rumah. Dulu aku duk terang ni. Dulu duk jadi jabi ni. Dulu ni ikut demo heret ni. Ni dulu nak ayat tu. Allah, aku ni tak supaya saranak dah dulu. Ikut siapa dia nak pergi, ikut siapa dia nak ajak. Jangan lagu tu. Kita carilah yang jadi halal. Semoga Allah Ta'ala mencucurkan rahmat kita sebanyak-banyak boleh nak ayat tu. Minta berdoa dengan Allah Ta'ala. Menangis kita di waktu tengah malam mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sajalah di tengah hari ini. Dalam ruangnya kita di hari ini, insya-Allah Ta'ala. Supaya semoga kita tak sia-sia di tengah hari ini, kita dapat dengar. Walaupun tak banyak, tak lama, walaupun tak banyak patah. Semoga dengar kita, semoga kita yang apa dia dengar ni, menghargai dalam kehidupan kita. Dapat kita berubah. Lebih-lebih lagi kita nak mengadap, pimai. Satu mukara. Jagalah anak kita, jagalah adik kita, jagalah kakak kita. Dan kita sebagai orang tua, jangan dia jadi gila. Tak tahu batas saya gila. Ingat molek. Jangan duk pergi kauda kot tu kot ni. Berdosa dengan Islam no ayat we tahu.
Royak mudah-mudah kecek lagu tu lah. Bukan amo nak halal demo ada pitih, ya. Ada pitih. Tapi nak royak kata satu perkara mungkar untuk kita mengelakkan benda tu. Tu di hari tu jangan kita menyambut. Kerana banyak, kerana royak cerita di hari Kaudah ni banyak. Perkara yang bersetuh dengan agama ni banyak sekali. Tu hari Kaudah royak tu, hari menyambut tahun baru ni. Dulu tak ada nampak mana, lah ni kau banyak. Kerana orang kau maju royak tu. Sampai gila habis pakai kita ni. Dulu tak ada. Satu mukara kena makan wah kaya zaman dulu. Dia main ke benar, tak ada mukara tak ada kau. Tu nak ayat hari ni tak ada pakat gelinya belako, pakat wagi mutu, wagi kereta, pakat gendong anak orang, tino jatuh, gendong 2, gendong 3. Pakat cemunglah panggil kurak. Nah, kekasih kita nak ayat tu jangan. Kita di tahun baru tak ada kena mengena dengan tahun baru kita dak, bukan tahun baru Islam. Tahun baru orang kafir nak ayat kata. Apa tak kena mengena dengan kita? Tak ada kena mengena dengan kita. Sebab tu hari tahun baru ni kita berzikir dengan Allah Taala banyak. Minta Tuhan ampun kepada Taala. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Mintalah banyak-banyak nak ayat tu. Berdoalah we anak cucu kita jadi soleh, jadi solihah. Itulah saja di tengah hari ni dapat amba sapakan kepada sidang penuntut sekalian yang di mana saja berada. Semoga dapat faedah bersama. Tidak ada mengharap melain melainkan kerana Allah SWT. Bukan amo nak kata demo, nak hina demo tak. Nak royak sebagai tugas saya amonya, gitulah nak royaknya. Demo nak beradu tak beradu tu, haruslah demo lah. Itu hidayah daripada Allah. Taufik dan hidayah daripada Allah. Walaupun sebaku, 2 baku, seking, 2 king amo royak pun, bila demo tak hera, amo tak boleh nak buat gapo. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Amba tak boleh wi hidayah kepada siapa yang amba kasih, dan Allah Taala saja yang dapat memberi taufik dan hidayah kepada siapa yang dia kehendak. Itulah amba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.